Teater tradisional yang seterusnya ialah Mak Yong. Mak Yong terkategori ataupun dikategorikan ke dalam teater tari yang berasal daripada persembahan untuk golongan pemerintah, raja-raja dan golongan elit, pembesar. Tetapi kini Mak Yong telah dipelihara dan diajarkan di beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia. Malah, Mak Yong juga telah diiktiraf oleh UNESCO, iaitu Badan Dunia, sebagai salah satu warisan dunia. Jika anda mahu melihat contoh persembahan Mak Yong, anda bolehlah melihat persembahan oleh pelajar-pelajar di Aswara, Akademi Seni Warisan di Kuala Lumpur yang telah dimuat naik ke laman YouTube seperti yang dipaparkan di slide ini. Mak Yong pada suatu ketika dulu dipersembahkan ketika penghujung musim menuai, ketika majlis memuja umur sultan dan majlis perkahwinan. Seperti yang saya katakan pada awal kursus ini, semasa kita mula-mula membincangkan hal ini, teater tradisional adalah untuk salah satunya untuk escapism ataupun melegakan tekanan. Jadi apabila masyarakat Melayu yang menjadi petani telah penat bekerja dan selesai musim menuai, mereka telah bermain Mak Yong dan berjumpa dengan orang kampung untuk berinteraksi, bersosial dan merehatkan badan. Selain daripada itu, Mak Yong juga adalah satu persembahan yang di dalamnya terdapat sub persembahan ataupun sub cerita, iaitu main puteri, di mana main puteri ini pada suatu ketika dulu dan masih lagi diamalkan oleh segelintir masyarakat Melayu untuk rawatan alternatif ataupun rawatan tradisional bagi penyakit jiwa dan perasaan seperti histeria dan tekanan perasaan selepas bersalin contohnya. Jadi mereka akan memanggil penari dan Pok Yong dan Mok Yong, iaitu watak penting di dalam persembahan Mak Yong ini untuk membuat main peteri dengan tujuan rawatan. Kisah dan watak. Kisah dan watak yang terdapat ataupun yang dipaparkan dalam Mak Yong termasuklah legenda tempatan, khususnya tentang golongan bangsawan. Watak-wataknya terdiri daripada manusia dan bukan manusia seperti raksasa dan dewa. Sebagai contoh, patung wayang kulit yang saya tunjukkan ini boleh dikatakan sebagai watak raksasa. Ya, dia bukan manusia. Tapi watak wanita tadi, Sita Dewi tadi, ia adalah watak manusia, tetapi mereka adalah daripada golongan bangsawan. Watak-wataknya terdiri daripada bukan saja raksasa dan dewa, tetapi ada juga watak orang biasa, orang kebanyakan, iaitu Pak Yong dan Mok Yong yang mempunyai peranan penting sebagai tukang cerita. Selain daripada watak manusia biasa yang menjadi pembantu kepada watak-watak penting ini. Struktur persembahan Mak Yong adalah seperti berikut. Yang penting sekali, Mak Yong dimulakan dengan tarian dan nyanyian, menghadap rebab dan dengan alat muzik khas iaitu rebab. Terdapat dua pautan di YouTube di mana terdapat dua situasi ataupun dua suasana persembahan Mak Yong. Video yang pertama, apabila anda buka video yang pertama, anda akan melihat persembahan Mak Yong dalam suasana semula jadi pada masa dulu, iaitu dipersembahkan di Bangsal. Sementara itu, apabila anda pergi kepada video klip yang kedua, anda akan melihat persembahan Mak Yong dalam suasana moden, iaitu persembahan dijalankan di panggung.
saya harap anda dapat memerhatikan beberapa aspek yang berbeza tentang persembahan moden dan persembahan tradisional, iaitu membandingkan cara pemain makyung bermain di bansal dan cara pemain makyung bermain atau menyanyi di panggung. Panggung di sini maksudnya ialah seperti auditorium ataupun pentas teater moden. Manakala bansal, mungkin anda boleh bayangkan satu ruang lapang yang terbuka dikelilingi oleh penonton dari berbagai sudut. Sekarang kita pergi kepada teater bangsawan. Teater bangsawan adalah teater transisi Melayu yang duduk di antara teater bentuk moden dan